Assalamualaikum, salam sejahtera kegunaan kembali lagi. Dalam video kali ini kita akan belajar pelajaran matematik tambahan SPM fungsi trigonometri bahagian yang keempat, iaitu berkenaan dengan penyelesaian persamaan trigonometri. Apakah yang dimaksudkan dengan penyelesaian persamaan trigonometri? Penyelesaian persamaan trigonometri ialah proses mencari nilai atau nilai-nilai sudut dalam julat yang dikehendaki yang memenuhi kehendak persamaan. Ada beberapa keyword yang perlu para pelajar perhatikan di situ, iaitu yang pertama berkenaan dengan nilai atau nilai-nilai. Ini bermaksud penyelesaian bagi persamaan trigonometri ini mungkin mempunyai suatu nilai ataupun lebih daripada satu nilai. Keyword yang kedua adalah memenuhi kehendak persamaan. Ini bermaksud sekiranya nilai-nilai sudut yang kita perolehi tadi, kita masukkan semula ke dalam persamaan, persamaan itu adalah benar ataupun dipatuhi. Keyword yang ketiga adalah dalam julat yang dikehendaki. Nilai-nilai sudut yang diperolehi adalah berada dalam keadaan yang infiniti ataupun terlalu banyak. Oleh yang demikian, nilai-nilai sudut yang dikehendaki itu perlu dihadkan ataupun julat yang dikehendaki mestilah dinyatakan dengan jelas dalam soalan yang diberikan. Terdapat beberapa asas-asas penting yang perlu dikuasai oleh para pelajar untuk menguasai pelajaran ini. Yang pertama adalah berkenaan dengan sudut asas dan sudut-sudut pada sukuan. Yang kedua adalah nilai sudut-sudut yang setara dalam kitaran berlainan. Asas yang ketiga adalah berkenaan dengan nilai umum nisbah trigonometri dalam setiap sukuan sama ada ianya bernilai positif ataupun negatif. Yang keempat, para pelajar mestilah tahu menggunakan mesin kira untuk mendapatkan nilai sudut yang setara dengan nilai nisbah trigonometri yang diberikan ataupun yang dipunyai. Langkah-langkah penting dalam penyelesaian persamaan trigonometri adalah yang pertama, mudahkan persamaan. Seterusnya, kenal pasti apakah dia sudut asas yang memenuhi kehendak persamaan trigonometri berkenaan. Langkah yang ketiga, kenal pasti sukuan dan kitaran yang terlibat. Akhir sekali, senaraikan sudut-sudut yang memenuhi kehendak soalan, iaitu dalam julat yang dinyatakan. Jadi, dalam video pada kali ini, saya akan tunjukkan berkenaan dengan hal-hal ini. Jom kita belajar. Sekarang kita lihat asas-asas penting yang perlu diketahui oleh para pelajar untuk menguasai pelajaran ini. Asas yang pertama adalah berkenaan dengan sudut asas. Katakan kita ada suatu sudut asas, iaitu katakan sudut theta di sini. Yang dimaksudkan dengan sudut asas adalah sudut yang lebih kecil daripada 90 darjah. So, berdasarkan kepada sudut asas ini, kita boleh mendapatkan sudut-sudut lain pada sukuan-sukuan yang lain yang mempunyai nilai nisbah trigonometri yang setara. Perhatikan kedudukan sudut-sudut asas ini. Jika ini adalah merupakan sudut asas, ini adalah kedudukan sudut asas pada sukuan yang kedua. Ini adalah kedudukan sudut asas pada sukuan yang ketiga. Dan ini adalah kedudukan sudut asas pada sukuan yang keempat. Jadi untuk mendapatkan sudut yang setara dengan sudut asas bagi sukuan yang kedua adalah sudut ini. Ini bermaksud sebab sini adalah sudut theta, sudut ini adalah sudut
180 darjah tolakkan dengan sudut theta. Sementara sudut pada sukuan yang ketiga ini adalah kedudukan sudut asas. Jadi sudut yang setara adalah 180 darjah tambahkan dengan nilai sudut asas. Sementara untuk sudut pada sukuan yang keempat ini adalah kedudukan sudut asas. Jadi untuk mendapatkan sudut yang setara pada sukuan yang keempat berpandukan kepada sudut asas theta, iaitu sudut ini, ia adalah 360 darjah tolakkan dengan sudut theta. Kemudian untuk kita menentukan nilai nisbah trigonometri pada setiap sukuan sama ada ia positif ataupun negatif. Hal ini telah dibincangkan dalam video yang lepas. Secara mudah kita menggunakan SATK bermaksud sudut pada sukuan yang pertama semuanya bernilai positif. Sukuan yang kedua hanya sin, sementara cos dan tangent bernilai negatif. Sukuan yang ketiga tangent yang positif, jadi sin dan cos bernilai negatif. Pada sukuan yang keempat cosine yang positif, jadi sin dan tangent bernilai negatif. Satu perkara lagi adalah berkenaan dengan sudut pada kitaran yang berlainan. Perhatikan bahawa kalau sekiranya kita ada suatu sudut di sini, katakan sudut theta. Sudut theta ini mempunyai nilai yang berada di antara 0 hingga 360. Perhatikan sekiranya kita ukur melawan arah jam sudut ini. Perhatikan nilai sudut ini adalah 360 darjah daripada sini ke garis ufuk ditambahkan lagi dengan sudut theta ini. Jadi ini merupakan sudut pada kitaran yang kedua, iaitu 360 darjah tambahkan dengan theta. Nilai nisbah trigonometrinya adalah setara, iaitu theta ataupun 360 tambah theta. Secara umumnya sudut itu adalah 360 n tambahkan dengan theta, di mana nilai n mungkin 0, 1 dan seterusnya. Ini bermaksud dengan cara kita mengetahui suatu sudut theta ini, kita akan mendapat nilai sudut-sudut yang setara. Ini pada kitaran yang pertama. Kalau kita pusing satu round lagi pun kita akan dapat pada kitaran yang kedua nilai yang lebih besar, tapi sudutnya adalah setara dari segi nilai nisbah trigonometri. Hal ini perlu diketahui kerana kadang-kadang kita perlu mengambil kira sudut pada kitaran yang lebih daripada kitaran yang pertama untuk mendapatkan nilai-nilai yang diperlukan untuk kita menyelesaikan persamaan trigonometri. Kemudian dalam menyelesaikan persamaan trigonometri, kita juga perlu mengetahui cara menggunakan kalkulator untuk mendapatkan nilai sudut yang setara dengan nisbah trigonometri yang diberikan. Bergantung kepada apakah model mesin kira yang para pelajar gunakan. Biasanya pada mesin kira saintifik, para pelajar akan dapat melihat butang-butang sin, cos dan tangent. Dengan cara pelajar menekan shift, sin, cos ataupun tangent, ia akan memberikan nilai sudut. Sebagai contohnya, kalau kita tekan sin 90 darjah, ia akan memberikan nilai bagi sin sudut 90 darjah iaitu 1. Sekiranya kita menekan shift sin 1, ini bermaksud kita hendak mendapatkan nilai sudut asas yang mempunyai nilai sinnya adalah 1. So dia akan memberikan nilai sudut 90 darjah. Kemudian langkah-langkah penting dalam menyelesaikan soalan-soalan yang melibatkan penyelesaian fungsi trigonometri. Seperti yang cikgu sebutkan tadi, langkah yang pertama adalah kita mudahkan terlebih dahulu
persamaan itu supaya dia dalam bentuk persamaan trigonometri yang mudah, iaitu sama ada mengandungi sin, cos ataupun tangent sahaja, bukannya lebih daripada satu nisbah trigonometri. Langkah yang kedua, kita kenal pasti apakah dia sudut asas yang mempunyai nilai nisbah trigonometri yang sepadan. Kemudian kita kenal pasti sukuan-sukuan yang terlibat, dan seterusnya kita senaraikan sudut-sudut yang memenuhi persamaan trigonometri di atas. Diberikan satu contoh mudah, katakan kita hendak menyelesaikan persamaan trigonometri tangent X sama dengan 1. So, persamaan ini dah dalam bentuk yang mudah. Jadi apa yang kita lakukan adalah mengenal pasti sudut asas. Kita buat andaian di sini, jika tangent theta yang sama dengan 1, kita sudah tukarkan X tu kepada theta untuk mengelakkan kekeliruan. Jadi kita akan cuba dapatkan nilai theta yang merupakan sudut asas. So, sudut asas bagi tangent yang bernilai 1, kita tekan shift tangent 1, dia akan memberikan nilai sudut 45 darjah. Ini bermaksud nilai sudut 45 darjah, nilai tangentnya adalah 45. Perkara yang kedua, kita kena mengambil kira apakah dia sukuan yang terlibat. Ini melibatkan nilai tangent yang positif. Ini adalah sudut asasnya 45 darjah. Tangent bernilai positif pada sukuan yang pertama dan sukuan yang ketiga. Kedudukan sudut asasnya adalah di sini. So, nilai sudut ini adalah 45 darjah. Jadi satu lagi sudut yang mana nilai tangentnya adalah positif 1 adalah sudut ini. Jadi kita boleh katakan X sama dengan 45 darjah, dan satu lagi 180 tambahkan dengan 45 darjah, iaitu sudut pada sukuan yang ketiga. Jadi kita mudahkan, X sama dengan 45 dan 225. 45 darjah dan 225 darjah. Sepatutnya kita perlu ada julat bagi nilai X. Katakan X nilainya adalah di antara 0 dengan 360 darjah. Sebab sekiranya julat ni lebih daripada 360 darjah, kita perlu mengambil kira sudut-sudut pada kitaran yang kedua dengan menambahkan 360 tambahkan dengan sudut-sudut ini. So, cukup dulu untuk kali ini. Semoga para pelajar mendapat pemahaman berkenaan dengan cara bagaimana menyelesaikan persamaan trigonometri. Dalam video yang akan datang, kita akan berikan lagi beberapa contoh soalan yang lebih mencabar untuk membolehkan pelajar betul-betul memahami pelajaran ini. Jangan lupa share video ini dengan rakan-rakan, dan jangan lupa like dan subscribe channel Kegunan kembali lagi untuk mendapatkan notifikasi bagi video-video yang baru cikgu uploadkan. Setakat itu dulu, jangan takut, jalan terus. Wassalamualaikum, salam sejahtera.